iaitu siapa bakal Perdana Menteri. Sebenarnya pilihan raya ini kita berdepan dengan masalah yang sama pada tahun 2018, iaitu memilih seorang Perdana Menteri. Sama ada kemundakan Dr. Mahathir Mohamad atau Najib Razak yang diserang oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai perompak, penyangap, pencuri dan sebagainya. Itu saya tak nampak Barisan Nasional boleh menang mudah dengan keadaan 130 kursi ke, 110 ke. Kalau BN UMNO menang sekadar 40 kursi pun Alhamdulillah. Tadi ada orang cakap dengan saya, dan grup lah, tapi saya ni jenis mana boleh nak tak berhasil. Orang tanya, wah pejuang ni kuat Datuk. Dia pun banyak penyokong. Saya kata, kalau hukum akal, penyokong Dr. Mahathir ni sama taraf dengan keldai, tukang punggah barang dia. Ada soalan melintas. Iaitu siapa bakal Perdana Menteri. Sebenarnya pilihan raya ini kita berdepan dengan masalah yang sama pada tahun 2018, iaitu memilih seorang Perdana Menteri. Sama ada kemundakan Dr. Mahathir Mohamad atau Najib Razak yang diserang oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai perompak, penyangap, pencuri dan sebagainya. Akhirnya rakyat dalam majoriti yang tak berapa tipis berjaya mengangkat Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Jadi kali ini begitu juga. Kita memilih seorang Perdana Menteri. Berapa Presiden Parti akan bertanding. Ahmad Zahid akan bertanding, Anwar Ibrahim akan bertanding, Haji Adi akan bertanding, Mahyudin Yassin akan bertanding, dan akhirnya Dr. Mahathir akan bertanding. 5 pemimpin yang akan bertanding ke perlumbaan jawatan Perdana Menteri. Tetapi Mak Sabu daripada Amanah tak ada dalam pertandingan itu, walaupun dia Presiden UMNO. Anthony Locke dari DAP pun tak ada dalam pertandingan itu. Jadi yang ada pertandingan sekarang ni hanya 3 kelompok kumpulan parti politik yang dilihat besar. Pertama, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dengan Ahmad Zahid Hamidi, Pakatan Harapan dengan Anwar Ibrahim, Perikatan Nasional dengan Mahyudin Yassin, dan kalau ada pun yang keempat GTA. Itu belum ada lagi kedudukan sama ada Dr. Mahathir nak menjadi Perdana Menteri atau tidak. Jadi apa yang saya nak kata dengan tuan-tuan, pada pilihan raya ini dah telah dikompangkan dan diberitahu PH konsisten, Anwar Ibrahim. Barisan Nasional flip-flop. Hukum akal tak betul. Kononnya Ismail Sabri bakal Perdana Menteri, poster boy. Tapi dia naik presiden. Yang presidennya itu Ahmad Zahid Hamidi. Kalau menang besar sampai 140 Barisan Nasional menang, anda punya fikir Ahmad Zahid nak sokong Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri? Tentunya tidak. Inilah dia langkah terbaik untuk dia. Dan kemudian kita ingat bahawa sebilangan besar ahli Parlimen Barisan Nasional ini diberikan watikah oleh Zahid Hamidi. Kalaulah saya bertanding di Bandatul Razak dan menang, kerana watikah Ahmad Zahid Hamidi, walaupun saya sebenarnya tidak layak, Ahmad Zahid Hamidi telefon, Darin, aku nak hantar tuak pada tuanku ni, kau boleh sign tak, sokong tak aku jadi Perdana Menteri?
Takkan saya kata, tak, saya nak sokong Ismail Sabri Yaakob. Minta maaf lah ya Muhammad. Saya tak boleh buat. Tak mungkin. Saya akan sokong lah. Kerana watikah kali ini semuanya tanda tangan Ahmad Sabri Yaakob. Zahid Hamidi, bukan Ismail Sabri Yaakob. Jadi Ahmad Zahid Hamidi juga adalah calon Perdana Menteri. Dan yang ketiganya Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin kata bahawa dia nak bertanding lagi. Itu cakap politik. Dia nak cakap politik. Kalau kita tengok cakap politik dia pun mudah dipahamkan. Saya kalah, saya baliklah kampung. Kemudian dia dah kehilangan undi yang besar. Waktu dia bertanding Bukit Pasir ke di Dewan Undangan Negeri dia, dan dia tewas. Jadi pengundi nak menyokong dia tak ada. Dan takkanlah dia seorang bekas Perdana Menteri bertanding pilihan raya tewas. Di mana reputasi dia yang dia bangga 50 tahun saya dalam parti politik berjuang untuk negara. Yang saya tahu dia mula terlibat 1978 menjadi ahli Parlimen Paguh, lanjutan kematian almarhum Tun Said Nasi. Itu yang saya tahu. Sebelum itu dia kerja sama-sama macam saya punya agensi, iaitu SDC punya anak syarikat, jual Mercedes. Saya di perangsang SDC Selangor punya. Tak salah saya SDC Johor dulu namanya Sergam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita buat santai lagi. Jadi Dr. Mahathir, tadi ada orang cakap dengan saya dan grup lah, tapi saya ni jenis mana boleh nak tak berhasil. Orang tanya, wah pejuang ni kuat Datuk. Dia pun banyak penyokong. Saya kata, kalau hukum akal, penyokong Dr. Mahathir ni sama taraf dengan keldai, tukang punggah barang dia. Jadi pengikut Mahathir ni dia dukung ialah Mahathir tu ke mana ke ni. Berat ke ringan ke, kerana dia tak sok. Ini yang dikatakan transformasi. Kita punya mindset orang Melayu ni tak ada transformasi. Tak ada transisi pun tak ada. Nak berubah. Kita masih bergantung lagi dengan seorang yang kononnya ada pengalaman. Itu kita tak nafikan. Tetapi keadaan sekarang regeneration, yang antara sebabnya UMNO hari ini menjadi teruk dan parah ialah kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dari itu, rakyat sekarang ini bukan nak menyokong sangat Anwar Ibrahim ataupun tak tahu latar belakang Anwar, tetapi bukan tiada pilihan berdasarkan kentalnya, tak putus harap, terus selama 24 tahun dipecat di dalam UMNO, terus berjuang, dan kita lihat bahawa dia ada idea. Saya pernah percaya bahawa Anwar Ibrahim ini mendapat sokongan daripada rakyat untuk dilantik jadi Perdana Menteri atau dipilih. Saya nak kata, saya tak melihat bahawa UMNO ini boleh menang dalam pilihan raya ini. 37 kerusi, satu meninggal, jadi 38 yang ada dalam BN sekarang boleh dipertahankan. Kalau 37 ini dikekalkan bertanding, saya rasa bolehlah bertahan dalam 35 kursi akan menang. 1, 2, 3 kursi pasti kalah. Tapi kalau 37 kursi ini 10 orang saja
dikeluarkan. Saya rasa susah untuk BN UMNO menang. Susah BN menang. Jadi di mana Barisan Nasional ni, katanya UMNO ni, nak menang besar? Di Pontian, Datuk Seri Hasni, bekas Menteri Besar, akan bertanding balik Pontian. Ahmad Mazlan, sebelum persempadanan dulu, dia orang Sungai Benut. Sekarang dia nak bertanding di mana? Kalau sini, kabarnya akan pergi ke Tanjung Piai. Kalau dia pergi ke Tanjung Piai, MCA nak bertanding mana? Mungkin di Simpang Renggam. Kerana Simpang Renggam, sebelum Dr. Mazli, gerakan bertahun-tahun jaga situ. Kerana sokongan orang Melayu dan juga sedikit orang Cina. Kalau MCA bertanding sana, anda ingat pengundi Cina Simpang Renggam akan mengundi calon MCA itu? Tak mungkin. Dari itu, kalau kita lihat sekarang, MCA nak bertanding di mana? Yang dia boleh menang mudah untuk mendapat penambahan kursi. Daripada 2 jadi 5 pun Alhamdulillah. Tapi di mana? MIC pula bertanding. Kabarnya Sungai Buloh dah bagi pada MC. Bergantikan Kota Raja. Ataupun Kota Raja kekal MIC bertanding. Bagaimana keadaannya? Dari itu, saya tak nampak Barisan Nasional boleh menang mudah dengan keadaan 30 kursi ke, 110 ke. Kalau BN UMNO menang sekadar 40 kursi pun Alhamdulillah. Tapi secara rasminya saya kata 20 kursi kalau BN UMNO menang, dah kira macam menang 140 kursi. Sebab apa saya kata begitu? Sekarang ini Pakatan dah buat. Mereka berunding dalam diam, tak payah official. Mereka ada understanding. Kerana mereka semuanya yang nak berunding ni, kawan-kawan, tolak Ajadi. Muhyiddin pernah duduk dengan Mahathir. Mahathir pernah lantik Anwar Timbalan Perdana Menteri. Lepas itu, Muhyiddin pula pernah duduk bawah Mahathir. Jadi kalau kunci ni, master key tu kat Mahathir. Mahathir kata, okey, kalau kita nak tumbangkan Barisan Nasional, kita kompromi. Jadi komprominya mana? Komprominya, Mahathir kata, aku nak bertanding. Sekurang-kurangnya dalam 10 kursi atau 15 kursi untuk pejuang. Jadi, Muhyiddin pun begitu juga. Saya nak bertanding dalam 40 kursi atau 50 kursi. Maknanya 18 tetap sahih, PAS akan bertanding melawan BN UMNO. Tetapi kerana ada petunjuk bahawa selepas PAS menang, bawahnya bukan UMNO, bawahnya itu ialah PKR contoh dia. Ataupun PH di bawah dia. Maka PH akan bertanding dengan BN. Jadi 3 penjuru. Saya rasa formula itu mudah untuk dipahami. Iaitu akan berlaku 3 penjuru jika UMNO bertanding, menang. Di bawah dia ialah PKR. Maka PKR akan melawan UMNO. Tapi bawah PKR tu, PH itu ada PAS. Jadi PAS rasa dia pun dapat 50% daripada undi yang BN UMNO menang. Jadi dia akan bertanding di situ, BN, PKR dan PAS ataupun Perikatan Nasional. Maknanya dalam pilihan raya yang akan datang, tidak akan berlaku 4 penjuru, 5 penjuru. Walaupun ada 5 gabungan terbesar sekarang. Dan perlu saya ingatkan pada tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan bahawa UMNO Barisan Nasional ni hanya bertanding 191 kursi saja.
bukan 222 kursi. 31 kursi di Sabah, BN tak bertanding. PKR dengan DAP ada tak kurang saya ada 9 kursi. Maknanya mereka ada dalam 22 GPS. Kadang sekarang pun berubah, dia lompat, ada tak lompat, macam-macam lah. Jadi kalau berlaku di Sabah, kawasan Cina, khasnya dalam pinggir bandar, tepi bandar, semua disapu bersih oleh DAP dan juga PKR.